Ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud diwajibkan atas kamu berperang. Kutiba alaikumul qital, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, wa huwa kurhul lakum. Sebab Allah kata wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka sangat akan sesuatu itu padahal ia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh kalau kita memahami tentang hakikat ini, Allah yang maha mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Kalau dalam Aisar kita lihat lebih lanjut perbincangannya, di mana Allah memberitahu kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman bahawa dia memfardukan, iaitu mewajibkan atas mereka berperang melawan orang-orang musyrik dan kafir. Dan dia mengerti bahawa, iaitu Allah mengerti bahawa hal itu tidaklah disenangi. Dan bukanlah peperangan itu sesuatu yang disenangi. Jihad itu bukanlah sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia, fitrah manusia. Tidaklah ia sesuatu yang disenangi kerana nanti akan melibatkan pelbagai kesakitan, pelbagai pengorbanan, baik dari sudut harta ataupun nyawa. Maka ia melibatkan banyak perkara yang melelahkan. Dan pada ayat ini, ketika mana ada sesuatu yang tidak disenangi, terutama bercakap tentang jihad, pada ayat ini Allah bagi tahu bahawa apa yang tidak disukai bagi mereka, iaitu yang terkait dengan jihad yang nampak seperti sesuatu perkara yang jelek, tetapi itulah sesuatu yang baik bagi mereka. Salah satunya, kalau kita melihat bercakap tentang jihad, ada perkara yang kita tak suka, kadang-kadang perkara yang tak suka itulah sesuatu yang baik bila Allah menghendakinya untuk kita. Contohnya jihad tidaklah disukai kalau ikutkan kepada apa kesakitan yang terdapat di dalamnya. Tetapi bila melihat kesan daripada jihad itu, ia membawa kepada kemenangan, kemuliaan, kejayaan dalam agama. Di samping itu pahala yang besar yang menanti baik cakap tentang kehidupan di dunia. Dan kita dah bincangkan tentang orang yang berjihad, mati mereka tidaklah dianggap sebagai mati. Sampai bercakap tentang ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan kita sahaja yang tak merasai tentang perkara itu. Mereka mendapat ganjaran-ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi lain pula, meninggalkan jihad merupakan satu hal yang disenangi pula oleh sesetengah orang. Maka ketahuilah perkara itu buruk kerana ia akan mendorong semangat musuh untuk memerangi mereka dan menghalalkan kehormatan mereka serta menodai kesucian agama mereka disertai ganjaran yang buruk di akhirat kelak. Dan telah berlaku dalam sejarah Andalus misalnya, sejarah yang terdahulu, ketika mana umat Islam lari daripada peperangan, ketika mana umat Islam lari daripada berjihad, baik daripada jihad harta, baik daripada jihad nyawa. Dan bila umat Islam lari daripada perkara tersebut, maka ia membuka ruang yang besar kepada musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan umat Islam. Dan hari ini kita boleh lihat adakah semangat itu masih lagi kental terhadap umat yang ada pada hari ini, ataupun semangat itu, semangat jihad itu sudah semakin lemah. Maka ayat-ayat yang kita baca pada hari ini harapnya menguatkan kembali semangat umat Islam untuk terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang kalau kita baca, asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, dan satu lagi asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, bercakap tentang ada sesuatu yang kita cintai, boleh jadi yang kita cintai itu adalah buruk bagi kita, dan ada masanya perkara itu kita tidak sukai tetapi ia boleh jadi satu perkara yang baik bagi kita. Sebab itu pada ayat ini di hujung-hujungnya memberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala lah yang mengerti akan keadaan yang sebenarnya. Oleh kerana itu segala syariat yang ditetapkan untuk kita, kita dah baca udkhulu fis silmi kaffah, dan agama ini bukan kita masuk sekerat-sekerat, bukan kita ambil separuh-separuh, tapi kita ambil keseluruhannya dengan ilmu, kita ambil keseluruhannya dengan kefahaman yang benar, kerana di dalamnya ada perkara yang kita tak tahu. Sebab itu kita nak serahkan sungguh-sungguh kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan, kerana kita yakin bila kita melaksanakan perkara tersebut pasti ada natijah yang baik yang Allah akan berikan kepada orang yang meyakini tentang perkara tersebut.